Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali pada petang yang penuh keberkatan ini di Jendela Sedekah House. Bersama kami pada petang ini, Sambang Santai. Saya Abdul Hadi Abdul Rahman dan yang begitu mantap macho Ustaz Muhammad Zikri Muhammad Syari, penolong pengurus besar bahagian rangkuman kewangan Bank Islam Malaysia Berhad. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar sihat? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz memberikan sedikit masa pada petang ini. Sebab nak bertemu Ustaz ni, tuan-tuan perempuan, payah juga ni tuan-tuan. Dan tajuk kita petang ini lebih kurang fokusnya adalah berkenaan dengan sedekah dalam bulan Ramadan. Betul. Sebab kita ni Ustaz, Ramadan datang setahun sekali. Betul. Cuma diberikan tajuk sedekah Ustaz. Saya tengok pandangan sedekah dengan Ramadan ni Ustaz. Orang Malaysia bila masuk bulan Ramadan, sedekah tu kira macam dia macam lancar je, mudah. Apa pandangan Ustaz berkenaan dengan sedekah bulan Ramadan? Ya. Silakan Ustaz. Baik. Ustaz Hadi, benda yang sama juga apa yang saya rasai kan. So bila bulan Ramadan ni saja kita tengok bukan saja diri kita kan, kita tengok environment kita masing-masing berlumba-lumba untuk sedekah kan. Pantang buka iklan kan, menderu-deru duit tu masuk kan kepada mana-mana organisasi. Betul. Jadi cuma tinggal lagi, ialah masing-masing ingin mengejar tentang keberkatan Ramadan. Malah Nabi SAW pun sebut kan, sedekah yang terbaik itu adalah sedekah pada bulan Ramadan. Betul Kan. Tetapi mungkin kita nak bincangkan pada hari ini Ustaz Hadi, mungkin sedekah itu daripada perspektif Al-Quran. Kalau selama ini mungkinlah saya sendiri, mungkinlah masyarakat di luar sana, kita bersedekah mungkin didorong oleh orang lain bersedekah. Kita bersedekah kerana kita melihat ada orang susah di sana yang perlukan bantuan kita. Betul. Kita bersedekah mungkin sebabkan mak ayah kita dulu ajar kita bersedekah. Tetapi pada petang ni kalau kata Ustaz Hadi kan, boleh kongsikan dengan kita semua sedekah itu daripada perspektif Al-Quran kan, sebagai panduan untuk kita. Terima kasih Ustaz. Kalau kita tengok kan, apa-apa kehidupan kita ni kalau boleh berpandu pada Quran, hadis, apa semualah. Dalam Quran sendiri banyaklah perkataan sedekah itu sendiri. Macam-macam lah sedekah tu sebut, infak pun sebut juga, wakaf pun sebut, zakat pun sebut. Dan pelbagai angle lah sebenarnya dalam Quran ni, memberikan semangat, memberikan kecaman ataupun memberikan teguran ataupun memberikan ancaman kepada orang yang melibatkan diri dalam sedekah sendiri pun. Contoh memberikan ancaman ataupun kepada orang yang sedekah tapi dia macam mengungkit-ungkit ancaman. Ada banyaknya memberikan ganjaran lah, terutamanya dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang selalu imam baca, kadang-kadang kita dengar bagaimana satu sedekah itu umpama menumbuhkan ataupun ditumbuhkan seperti 700 berlipat kali ganda. Itu bulan biasa Ustaz. Tapi kalau bulan Ramadan, sedekah bulan Ramadan ni, perbuatan sunat menjadi pahala umpama wajib. Maka kita jangan lepaskan peluang lah dalam bulan Ramadan ni untuk bersedekah. Memang kita selalu buat pun dalam bulan lain sedekah, tapi dalam bulan Ramadan dia sedekah. Itu daripada perspektif Al-Quran lah, kalau saya boleh bincang-bincang macam tu lah. Cuma Al-Quran takkan jadi hebat sekiranya tidak diaplikasi Ustaz. Jadi Ustaz selaku pegawai Bank Islam yang menguruskan berkenaan dengan perkara-perkara Bank Islam, saya nak tanyalah, macam mana Bank Islam Malaysia Berhad memandang sedekah tu sebagai untuk memberikan something yang hebat lah kepada masyarakat. Silakan Ustaz, macam mana? Ustaz Hadi, kita ni generasi baru lah di dalam Bank Islam ni. Betul. Bank Islam ni lahirnya tahun 83. Maksudnya tahun ni dah 39 tahun. Ustaz dah lahir dah masa tu? Ada lahir. Sama, saya bulan kelahiran sama dengan Bank Islam. Masya Allah, Masya Allah. Okey. Jadi Bank Islam ini kadang kata kita menelusuri kembali sejarah penubuhan dia. Kita lihat kepada aspek modal awal penubuhan Bank Islam itu. Modal awal itu antaranya yang menyumbangnya adalah Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Masya Allah. Dan kemudian adalah tabung haji. Okey. Jadi kadang kata kita lihat kembali kan, sumber kepada dana ini. Baik. Sumber kepada dana ini adalah dana-dana ummah. Dana ummah ya? Dana ummah. Masya Allah. Tabung haji, depositor tabung haji lah. Yalah. Kan, Majlis Agama Islam Negeri kita tahulah dia punya sumber dana dia. Jadi kalau kata kita lihat kembali, kita insafi balik, bermakna Bank Islam ini di dalam DNA dia tu mengalir kita katakan sebagai DNA kewangan sosial. Masya Allah. Sebab apa? Sebab mengalirnya dana-dana ummah itu
Di dalam bank Islam. Di dalam bank Islam itu, di samping dana-dana yang modal-modal untuk daripada normal shareholder yang fokus kepada keuntungan dan sebagainya. Dan kemudian kalau kata kita lihat kembali juga sejarah, tahun 1984, setahun lepas bank Islam ini ditubuhkan dan menjalankan perniagaannya, bank Islam telah pun memulakan membayar zakat. Setahun je bayar Setahun zakat. selepas daripada itu. Dan selepas itu dia continue lah. Sampai hari Dan ini. ada banyaklah perkembangannya sebagainya, sehinggalah Ustaz Adi pada tahun 2018 bank Islam menubuhkan Sedekah House, satu platform pendanaan awam yang asal idea Sedekah House ini untuk penonton-penonton sekalian digagaskan oleh bekas pengarah urusan bank Islam yang pertama, Datuk Dr. Abdul Halim Ismail. Masya-Allah. Jadi tahun 2014 beliau mendapat anugerah tersebut, beliau menggagaskan idea tersebut, kemudian dilakukan beberapa research oleh satu kumpulan penyelidik, dan 2018 alhamdulillah bank Islam ini menjadi off taker kepada idea tersebut, menubuhkan. Sebab apa? Sebab kita melihat banyak faktor. Kita melihat bahawa dana sedekah ini perlu ada satu organisasi yang menguruskannya dengan Tadbir urus yang baik. Tadbir urus yang baik, ada auditor dan sebagainya kan. Komplit lengkap Komplit lengkap. Dan kita tengok balik macam tadi Ustaz Adi sebut ancaman orang yang bersedekah kepada orang yang bersedekah. Itu ada ancaman, apatah lagi ancaman kepada orang yang menipu untuk mendapatkan sedekah. Betul. Jadi dekat sinilah bila kita lihat bank Islam itu bila menubuhkan Sedekah House tu, salah satunya adalah untuk address isu trust deficit. Berlakunya defisit kepercayaan terhadap bukan saya katakan industri, tetapi kepada institusi-institusi yang mengutip derma. Ada Ustaz kes macam tu kan? Kalau kata kita lihat tahun lepas Ramadan kan, bagaimana masyarakat mengkritik beberapa organisasi yang tidak mendedahkan laporan kewangan tahunan kan. Jadi ini cabarannya. Kadang-kadang organisasi itu memang menjalankan tadbir urus yang baik, tetapi kadang-kadang bila masyarakat tidak melihat urus tadbir yang baik itu dilaksanakan, pun mengundang persepsi. Di Sedekah House Islam ada komplit semua perkara itu Ustaz. Alhamdulillah, insya-Allah yang kita cuba adakan. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah SWT nak menyumbang sedekah lah kepada Sedekah House Bank Islam. Jadi Ustaz Adi, saya pernah tanya soalan kepada Ustaz Adi. Tadi kita lihat daripada perspektif Al-Quran. Kita nak lihat juga daripada perspektif hadis. Yang bagaimana Nabi SAW menganjurkan kepada kita bersedekah sebagainya ini kan, kalau Ustaz boleh. Sikitlah Ustaz kan. Maksudnya dalam Quran dah sebut tadi, hadis pun kita kena ambil juga. Banyak sebenarnya sidang penonton sekalian Ustaz ni berkenaan dengan hadis-hadis yang disebut galakan terutama kalau dalam bulan Ramadan ni, selalu hadis yang akan kita sebut, barang siapa yang memberikan makan kepada orang buka puasa, pahalanya seperti orang puasa sekali. Saya duk renung-renung hadis ni kan, kalau bagi makan pun begitu pahala besar, kalau bagi satu sumbangan besar untuk membantu orang tu menyelesaikan urusan masalah dia, rasa lebih besar. Betul. Dalam bulan Ramadan pula. Satu, yang kedua, Nabi SAW sendiri menunjukkan sifat yang tidak kita tak boleh tolak untuk tiru. Iaitu Nabi SAW bila bulan lain, dokahnya laju. Masuk bulan Ramadan, lagi laju. Ini yang saya sebut tadi, orang Malaysia ni, dia bila masuk bulan Ramadan, dia lagi laju bersedekah. Makin berlumba-lumba. Lagi berlumba-lumba. Jadi kita sebenarnya kita kena maintain je lah benda tu. Cuma sekarang ni nak memberi sedekah tu ataupun memberikan sumbangan, memberikan infak tu kepada mana-mana organisasi yang betul-betul memberikan impact Ustaz. Yes, impact. Sebab kadang-kadang kita nampak memberi, nampak ada orang tanya Ustaz, saya bagi banyak tapi banyak lagi orang yang susah. Jadi kalau kita tengok apa impact ataupun yang kalau bank Islam bagaimana golongan-golongan yang memerlukan ni, bank Islam cuba membangunkan apa yang bank Islam bantu golongan yang mana. Kalau Ustaz boleh cerita sikit detail yang melalui Sedekah House tadi. Ustaz, kata kunci pertama untuk yang kita bincangkan mula-mula tadi adalah tentang urus tadbir yang baik. Urus tadbir yang baik, betul. Governance, governance. Kata kunci kedua untuk jawab soalan daripada Ustaz saya tadi adalah tentang sustainability. Impact yang berpanjangan, yang berkekalan impactnya itu, dan kemudian impact itu adalah impact yang maksimum. Yang itu yang kita pentingkan. Jadi tadi apa yang kita buat dalam Sedekah House ini, mungkin penonton di luar sana yang mengetahui tentang Sedekah House, kita lihat dekat website Sedekah House itu ada website dia, ada website Sedekah House, www.sedekahhouse.com.my. layari tuan-tuan. Boleh tengok. Sila Ustaz. Kita ada lebih kurang dalam 8
rakan pembuat perubahan ataupun change maker dalam Change maker. Baik. Jadi setiap rakan pembuat perubahan ini, kita cuba melihat apa impact yang mereka cuba buat, apa aktiviti-aktiviti, kempen-kempen kebajikan yang mereka buat. Baik. Sebab kita nak pastikan bahawa setiap aktiviti dan kempen kebajikan mereka buat itu ada kesinambungan yang jangka masa panjang, impactnya juga maksimum. Impact maksimum. Sebab apa? Sebab akhirnya Bank Islam ataupun melalui sedekah house itu, sedekah house ni dia peranan dia adalah peranan sebagai orang tengah. Orang tengah. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya intermediary. Okey. Itu orang tengah antara orang yang menerima dan juga orang yang akan menerima sumbangan. Okey. Jadi bagaimana sebagai orang tengah ini yang menyediakan platform ini, kita boleh untuk memastikan hajat, niat orang yang menerima itu tadi sampai. Kan? Sudah tentulah kita yakin bahawa orang yang menerima itu, dia nak pastikan kebaikan itu dirasai oleh orang yang menerimanya. Setuju Ustaz? Jadi ini yang kita buat melalui sedekah house. Setiap gerak kerja kebajikan itu ada jawatan kuasa yang memantaunya. Dan kemudian setiap tahun akan dibuat review. Maksud daripada semasa ke semasa akan dibuat review terhadap bagaimanakah progresnya. Sangat teliti jawatan Sangat kuasa. teliti. Ustaz Hadi pernah satu ketika dahulu kita buat projek sistem solar dekat kampung orang asli. Baru-baru ni pun kita buat kan dekat Teroboh, dekat mana, dekat kampung Tanjung Surat. Kan. Jadi dulu ni sebab kita buat dekat Tapah, kampung orang asli itu. Kita buat kerjasama dengan UTM. Baik. Universiti Teknologi Malaysia, mereka ni duduk di Johor. Jauh kan. Jadi dalam tempoh masa itu, beberapa kali kita masuk ke kampung tersebut untuk tengok bila pasangnya. Kan. Dah siap tu pula bila dah boleh on kan. Berapa banyak pula rumah-rumah yang akan menerima manfaat. Siapa pula pihak-pihak yang bekerjasama dengan kita yang turut menerima manfaat. Tengok habis Ustaz. Tengok habis. Kita tengok pula daripada sistem solar yang diterima itu bagaimana pula penjimatan dari sudut minyak, petrol, kos yang mereka patut keluarkan setiap bulan. Dan kemudian kita tengok juga Ustaz Adi, Islam ini kan meletakkan amanah kepada kita untuk menjaga alam sekitar. Kita lihat pula bagaimana daripada sistem solar tersebut boleh mengurangkan pengeluaran karbon. Kan, daripada sistem petrol, daripada generator yang guna petrol ataupun diesel kan karbon yang dikeluarkan tukar kepada solar. Menyumbang pula daripada segi alam sekitar. Exactly. Itu yang kita cuba buat. Masya-Allah, tuan-tuan perempuan. Saya rasa macam Ustaz, ada lagi projek tu di Tapah tu selain Tanjung Surat di Tapah dah siap alhamdulillah. Kita siap pada 29 Februari 2020. Lama dah. Ustaz Adi takkan jumpa 29 Februari dalam tahun yang berikutnya. Betul. Melainkan 4 tahun selepas itu, tahun 4. Dia sebab bulan 2 tu ada 28 29 dia. Betul. Lama dah. So sumbangan semua ramai itu digunakan. Sumbangan digunakan dan kemudian baru-baru ini pun pihak UTM masuk sekali lagi pun alhamdulillah alat tersebut masih boleh digunakan. Baik kan Ustaz Adi dah 2 tahun. Dan kita expect insya-Allah 5 tahun ke depan boleh digunakan lagi. Kita ajar pula orang asli itu macam mana nak membersihkan untuk pastikan akhirnya apa dia? Amanah daripada penderma itu sampai kepada betul. Itulah antara yang kita buat Ustaz Adi sebagai contohnya. Cantik. Jadi Ustaz Adi, yalah kita nak menggalakkan kan betul. Para penderma kita untuk menyumbang dan sebagainya. Mungkin ada ikutan daripada para sahabat, para tabi'in yang mungkin Ustaz Hadi boleh kongsikan juga Ustaz Hadi. Okey, Ustaz, kalau kita cerita para sahabat ni, ada orang cakap alah itu sahabat yang masuk syurga, tapi walaupun tak boleh nak ikut semua, kurang-kurang kita ambil lah beberapa persen yang boleh ikut Ustaz. Antara banyak-banyak sahabat Ustaz yang kita tengok, antara contoh yang paling hebat, bolehlah dikatakan hebat adalah, saya ambil satu, iaitu Sayyidina Osman bin Affan Ustaz, khalifah yang ketiga. Orang kaya, antara yang awal masuk Islam Ustaz, dan melalui Sayyidina Abu Bakar, tapi dia kaya pemurah. Ada satu contoh yang cerita ni bukanlah panjang, maksud boleh dijadikan teladan berkenaan dengan telaga Yahudi di Madinah. Ketika mana orang Mekah datang ke Madinah, orang Madinah maksud ada musim kemarau Ustaz. Bila musim kemarau, dia orang memerlukan air. Yang ada air adalah orang Yahudi satu orang je. Jadi nak ambil tu kena cas lah orang nak membeli air ni. Jadi Nabi kata barang siapa yang boleh membeli ataupun menyediakan air, maka berjaminan ataupun ganjaran dia sekian-sekian. So Sayyidina Osman dengar, dia pergilah, wahai Yahudi, boleh tak saya beli telaga ni? Yahudi tak bagi, untung besar. Monopoli ya, dia kata okey. Tetapi Sayyidina Osman ni dia nego, tak dapat beli semua, dapat beli separuh. Jadi Yahudi dia kata, apalah, separuh aku dapat jual, separuh lagi aku makan lah. So dapat juga akhirnya untuk beli separuh. So Sayyidina Osman share ni separuh, Yahudi separuh. So macam mana nak bagi keuntungan?
Syed Osman kata, tak apa David, kita buat by hari. Hari ni kalau siapa umat Islam ke orang bukan Islam ambil, kamu punya untung. Besok aku punya untung. Lusa kamu punya untung, tulat aku punya untung. Tetapi inilah kecerdikan. Dalam Islam bukan kata kaya saja, bukan kata pemurah, tapi kan ada cerdik juga. So Syed Osman kata, wahai umat Islam, ambillah pada hari aku punya air, percuma. Dan tambah sikit bekalan untuk besok, ambil untuk 2 hari. Jadi Yahudi tu ingat dia boleh untung besar. Rupa-rupanya dia rugi. Hari yang dia tunggu untuk orang ambil air, tak ada ambil air. So akhirnya dijual lah kepada Sayyidina Osman. Baik, itu cerita itu. Tapi bukan itu yang saya nak tekankan. Sayyidina Osman dah mati, wafat, telaga yang air itu dibiarkan untuk umat Islam menggunakannya. Sehingga kan kawasan tu asalnya kurang subur, tiba-tiba jadi subur. Jadi kurma, jadi penumbuhan yang cantik. Keuntungan daripada itu, syarikat ataupun kerajaan Arab Saudi membeli tanah pula tepi Masjid Nabawi, bina pula hotel. Letakkan akaun bank Sayyidina Osman bin Affan, padahal Sayyidina Osman dah wafat. Sehingga kan pada hari ni masih ada lagi dia punya akaun bank atas nama Sayyidina Osman bin Affan, dan duit itu, ini kata impact tadi, diberikan kepada anak yatim, diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada orang yang susah. Dan itu yang kita nampak impact itu boleh digunakan kepada zaman hari ini untuk memberikan kesenangan kepada penerima. Ini yang dikatakan sedekah jariah. Sedekah jariah tu. Dan saya dengar yang Ustaz sebut 8 tadi change maker tu kan, dia ada macam dana kekal Ustaz. Semua, adakah dia macam mirip-mirip yang seperti impact yang panjang ni Ustaz? Kalau Ustaz dah boleh detailkan sikit. Ini kita namakan sebagai dana kekal ataupun perpetual fund. Okey Ustaz. Di luar sana ada ramai dermawan yang nak bagi sumbangan, tetapi dia tak nak sumbangan dia tu terus disumbangkan habis kepada kerja-kerja kebajikan tadi. Jadi dia kata, tak apa, ni derma saya, katakan ambillah 200,000. Tetapi derma saya ni, saya tak nak diagihkan terus kepada kebajikan, mestilah dilaburkan. So profit daripada pelaburan tersebut sahaja diagihkan. Ada dekat Segara? Ada. Boleh kan? Ada. So kita, maksudnya siapa-siapa dermawan di luar sana kan, kalau kata ada dana yang besar, baik. 10,000, 100,000 sebagainya. Kalau kita nak sumbang, kita galakkan juga untuk sumbangan kat arah itu. Jadi sama juga, ada juga orang yang menyumbang kepada kita, institusi yang menyumbang kepada kita, tapi dia tak nak juga benda ni habis diakhirkan. Tapi dia kata apa? Bagilah pinjaman dalam bentuk microfinance, dalam pembiayaan mikro. Oh, ada juga? Ada juga. Ui, macam-macam ni. Sebab apa? Sebab dengan pembiayaan mikro tersebut, ada pembayaran semula, jadi pembayaran semula tu boleh pula nanti diagihkan kepada peminjam-peminjam yang lain. Yang itu yang kita namakan dia sebagai bangkit microfinance. Kalau saya pernah dengar. Bangkit microfinance. Juga macam tadi, dana kekal tadi. Sama, memang dana kekal itu juga kita gunakan. Tetapi itu adalah mandat-mandat daripada dermawan itulah yang kita uruskan. Jadi akhirnya yang kita nak adalah impact tersebut. Impact tersebut bukan saja dia maksimum pada waktu ini, tetapi dia berkekalan. Berkekalan. Tapi dan insya-Allah selagi mana adalah bank Islam ini kan, insya-Allah dana tersebut akan diuruskanlah dengan baik. Betul. Ustaz, apa harapan Ustaz lah kepada orang-orang yang di luar sana ataupun masyarakat di luar sana sempena Ramadan ni Ustaz? Yang kalau masing-masing mencari ataupun masih dia nak memberi tapi dia macam tahan dulu ataupun dia bagi tak berapa maksimum. Kalau ada harapan ataupun saran Ustaz, sila Ustaz. Kita dah tahu pada Ramadan ini akan banyak keluar iklan berbagai. Betul. Kan ada banyak hari masuk Ustaz kan? Dekat hari masuk. Betul. Kan dekat TV pun keluar macam-macam, dekat apa kalau kata Facebook kan keluar yang sponsored ni kan. Masya-Allah, betul. Sebagainya. Jadi kalau kata harapan saya kepada pendengar di luar sana adalah ke mana pun dalam kita bersedekah kita kena juga memikirkan tentang kesahihan berita, kesahihan maklumat yang kita terima itu. Dan kita dah lihat banyak kes-kes sebelum daripada ini. Kadang-kadang keluar di media, keluar di sana untuk mengutip derma sebagainya. Rupa-rupanya ada cerita lain sebenarnya. Tak syok. Itu yang pertama. Maksudnya mesti semak maklumat yang sebenar. Yang keduanya, jangan cepat nak mengkritik dan menentang. Mengkritik ni bermaksud janganlah mengkritik agensi-agensi yang tertentu. Dan kenapa masih lagi ada orang miskin? Kenapa masih lagi ada orang susah di luar sana? Cepat sangat kritiknya. Kita dah sentiasa memberikan dana kepada mereka tetapi tidak dimatu. Itu yang kedua yang kita perlu pastikan. Betul. Dan ketiganya yang paling penting adalah
niat kita bersedekah tu mestilah ikhlas. Betul. Dan itu yang paling penting. Itu yang Sebab paling Nabi penting. sebut akhirnya innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan? Apa yang kita niatkan, itu yang tepat. Itu yang kita dapat. Apatah lagi dalam bulan Ramadan ini. Terbaik Ustaz, terbaik. Betul, Saya Ustaz. suka ayat yang tadi tu Ustaz sebut berkenaan dengan bank Islam sikit lah. Ada ayat daripada Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah mengharamkan ataupun riba ni memang haramkan, dan bank Islam memang dah 1983 tahun. Ya. 39 tahun. 39 tahun, 1983 sampai sekarang memang padu untuk membasmi riba. Dan 2018 Ya. Sedekah House mula untuk mengorak langkah untuk wayur bisadaqat, maksudnya nak menyuburkan sedekah ini. Dan para masyarakat di luar sana, layarilah website Sedekah House dan tengoklah beberapa change maker Ustaz, pembuat perubahan dari Ustaz sebut. Ada banyak untuk kita menyumbang, dan boleh juga menyumbang kepada dana kekal tadi Ustaz sebut, bangkit microfinance dan sebagainya. Kerana apa? Kerana Sedekah Bank Islam urus takbirnya insya-Allah dijaga dan diurus takbir dengan baik insya-Allah. Boleh tengok selepas ini kata QR code ataupun nombor akaun Sedekah House, terus menyumbang walaupun RM1 tetapi amat bermakna bagi Sedekah House dan penerima-penerimanya. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Rasa macam tak cukup Ustaz, nanti kalau kita ada masa kita boleh sembang. Kita berdebat siri kedua insya-Allah. Siri kedua insya-Allah Ustaz. Kita nantikan insya-Allah. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Jumpa lagi setiap penonton sekalian. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.